Khutbah Aidilfitri pada kali ini bertajuk Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita diperintahkan untuk menggembirakan ahli keluarga dan juga fakir miskin dan mereka yang berkurang bernasib baik dalam kehidupannya dengan memberi pertolongan dan bantuan mengikut kemampuan masing-masing, membantu saudara-saudara kita yang baru dan sedang ditimpa banjir, dan kita dituntut supaya bermaafan antara isteri dengan suami, anak dengan ibu bapa, yang muda dengan tua. Begitulah seterusnya dengan sahabat-sahabat dan kawan, tidak memilih bangsa dan keturunan, tidak juga mengira pangkat dan darjat. Hari ini orang-orang yang sabar dalam melaksanakan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan segala amalan saleh sepanjang Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan sebaik-baik balasan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah berjanji melalui firman-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang bermaksud, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita melakukan amal ibadah, melatih diri berhias dengan sifat-sifat mahmudah, diri dan jiwa menjadi bersih. Jagalah dan jangan dikotori lagi dengan amal-amal keji seperti menyebarkan dakwaan-dakwaan palsu, propaganda buruk, menghebohkan berita-berita jahat, tuduh menuduh, menabur fitnah dengan menggunakan saluran media, hasad dengki, dendam kesumat, perseteruan, permusuhan bersama masyarakat, umpat mengumpat, cela-celaan, mencaci maki, mendedahkan keaiban orang lain, buruk sangka sesama muslim, menganggap dirinya sahaja yang betul dan menganggap orang lain salah. Kesemua sifat-sifat tercela ini sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, serta umat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilaknat oleh Rasulnya dan juga masyarakat. Sifat-sifat keji tersebut merupakan penyakit yang boleh merosakkan umat Islam, melenyapkan perpaduan dan memecah belahkan umat Islam, yang akhirnya akan menuju kepada kehancuran dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka mengheboh tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku muslimin dan muslimat, satu perkara yang perlu disentuh pada hari raya yang mulia ini ialah masalah perpecahan dan perselisihan dalam kalangan umat Islam yang terus berlaku, memandangkan perlu dan pentingnya perpaduan, penyatuan dan persaudaraan untuk menjamin maruah umat Islam. Wajarlah semua umat Islam maka kembali kepada Al-Quran, maka kembali kepada As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyuruh meninggalkan segala persengketaan, perpecahan, perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan hasad dengki. Bersatulah di bawah kalimah tayyibah, iaitu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatilah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kembalilah kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah usrah, keluarga dan ukhuwah kerana Allah Azza wa Jal. Hidupkan semangat tolong menolong, bantu membantu atas dasar taqwa kepada Allah.
bersatu kita dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah dan dirahmati sekalian, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Setelah sebulan kita berpuasa, maka sampailah masanya kita berhari raya. Apa yang penting ialah pastikan tujuan dan hikmah kita melaksanakan ibadah selama sebulan itu akan terus menerus hendaknya memberikan kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita untuk membentuk diri dan peribadi kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang muttaqin, selaras dengan ajaran Al-Quran, supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Menjelang Aidilfitri bukan bererti kita telah bebas, lepas, tidak terikat dengan sebarang peraturan dan disiplin hidup, tetapi telah tiba masanya kita menghadapi cabaran hidup baru untuk kita membuktikan sejauh manakah kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selepas menjalani latihan selama sebulan sepanjang bulan Ramadan. Inilah masanya untuk kita melihat umat Islam mempraktikkan ketakwaannya yang dibina sepanjang Ramadan. Setelah umat Islam bermunajat dan beribadah selama sebulan sepanjang bulan Ramadan, membersihkan diri, sekarang marilah kita bangun mengajak umat manusia untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kesungguhan, ikhlas dan sabar. Semoga Allah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyembuhkan kerohanian hati kita, membetulkan pemikiran kita yang tersesat, menghidupkan hati kita yang mati, menyinari roh yang kegelapan. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyucikan panca indera kita, menundukkan pandangan kita, memelihara anggota dan melemahkan syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Syawal adalah bulan untuk kita membentuk diri dan membangun masyarakat yang bertoleransi keimanan, pengorbanan dan ketulusan hati yang mempraktiskan sepanjang Ramadan yang lalu. Manakala kejayaan telah kita sambut dengan kemunculan Syawal, sewaktu ini jiwa dan hati bersih dari noda dan dosa yang dibersihkan dengan amalan ibadah puasa dan tuntutan-tuntutannya dengan penuh keimanan dan pengorbanan jiwa dan raga. Kita mengharapkan ibadah Ramadan meninggalkan kita kepada kesan yang baik di dalam diri dan akhlak kita. Mudah-mudahan ia menjadi ubat kepada penyakit yang kita hadapi. Mudah-mudahan hikmah di sebalik ibadah puasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan qiyam dan ibadah membuahkan ketakwaan yang berkekalan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah menyedarkan dan membangunkan umat ini menghadapi cabaran dan halangan dalam perjalanannya, melakukan pengorbanan yang dicurahkan untuk Ramadan. Maka apakah selepas Ramadan kita akan mengabaikan amalan agama kita? Adakah kita mahu melucutkan syakhsiah Islamiah daripada diri kita? Adakah apabila kita keluar dari Ramadan bagaikan tak sabar-sabar mahu berpisah dengan Ramadan, mahu bebas daripada larangan-larangan ketika berpuasa? Kalau ini yang berlaku, jauh bagi kita untuk mendapat kesan daripada Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak kesan yang ditinggalkan Ramadan dalam jiwa orang-orang yang saleh terdahulu. Maka sangat duka cita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan umat Islam tetap kekal sifat mereka sebagaimana mereka berada di dalam bulan Ramadan, menjadi orang yang mulia, tidak hina, melaksanakan pengabdian kepada Allah, tidak menjadi hamba kepada nafsu dan syahwat yang mendorong kepada keburukan, mulia dengan mentaati Allah, menjunjung perintah Allah, kuat dengan keimanan dan benar dengan keyakinan dan pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam istiqamah dalam keadaan ini pada bulan Ramadan dan selainnya, sudah tentu kita menjadi umat yang kuat dan menjadi umat yang mulia. Sudah tentu suruhan-suruhan jahiliah dan kerosakan tidak boleh meresap masuk ke dalam masyarakat Islam, dan sudah tentu penyakit perpecahan,
kelemahan dan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat tidak akan berlaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai umat Islam, janganlah kita hanya melazimi takwa pada bulan Ramadan sahaja dengan meninggalkan maksiat dan dosa, tekun melakukan solat dan datang solat berjamaah serta saling membantu sesama ummah, tetapi keadaan ini tidak berlaku sebaik saja berakhirnya bulan Ramadan. Janganlah kita hanya kenal Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, hanya mengingat Allah pada bulan Ramadan sahaja. Apabila berakhirnya bulan Ramadan, ia kembali melakukan dosa dan maksiat serta tenggelam dalam lumpur kesyahwatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah Aidil Fitri ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajarannya untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah bergembira dan bersyukur dengan kedatangan Syawal yang membawa keberkatan dan rahmat. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa perbuatan cerca mencerca, tuduh menuduh dan berburuk sangka adalah sifat-sifat yang amat berbahaya dan keji yang akan mengundang kemurkaan Allah dan azab di akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam diingatkan jangan meringankan ajaran Islam dengan berakhirnya Ramadan dan bermulanya Syawal, seperti meninggalkan salat, mendedahkan aurat dan perkara-perkara mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi mu'idil jam'i wal a'yad wa mubidil umami wal ajdad wa jami'in nasi liyawmin la rayba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebaik saja selepas mendengar khutbah ini, marilah kita bersama-sama bersalam-salaman dan bermaaf-maafan sambil berpelukan agar mengugurkan segala kesalahan. Sebaik saja berpisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Sayyidina Ja'far radhiyallahu taala anhu sekembalinya daripada Habsyah dan mengucup antara dua matanya. Ketika pulang ke rumah nanti, pulanglah dengan jalan yang berlainan supaya dapat bertemu lebih ramai umat Islam, bersalam-salaman. Meriahkanlah Aidil Fitri ini dengan kunjung mengunjung
dan mengeratkan silaturrahim antara satu sama lain, sambil mendoakan tetamu yang datang ke rumah kita dan mendoakan tuan rumah yang kita kunjungi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat semua, marilah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmudi wal haudil mawrud. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير.